sakit ni tak kira tua muda. Tanggungjawab kita untuk menjaga seseorang tu. Terutama kakak saya, sebelah mata dah tak nampak, dah buta. Dengan keadaan dia sekarang ni, kadang-kadang pandangan tak baik, jangan jatuh. Dan begitu juga isteri saya. Doktor pesan kalau jatuh dia boleh jadi paralysis dan dia menjadi koma. Assalamualaikum, selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa. Saya Fiza O dan bila menjelangnya Ramadan, terus terlintas dalam fikiran kita tanggungjawab untuk tunaikan zakat. Dan hari ini saya akan bersama dengan salah seorang penerima bantuan zakat iaitu Encik Rahim untuk ketahui apakah cabaran yang beliau dan keluarga hadapi dan bagaimanakah zakat yang anda tunaikan membantu keluarga seperti keluarga Encik Rahim. Dan juga saya akan bersama dengan salah seorang pegawai pembangunan sosial Seri Nadia untuk ketahui bagaimanakah Nadia membantu keluarga seperti Encik Rahim. Hai Nadia. Nadia adalah seorang SDO iaitu Social Development Officer ataupun pegawai pembangunan sosial. Jadi apakah antara tugas seharian Nadia sebagai seorang SDO? Okay, tugas harian untuk SDO adalah kita setiap bulan itu kita lihat senarai penerima zakat bagi mereka yang ingin untuk memperbaharui kira zakat mereka. Kemudian kita akan kontak penerima zakat untuk kita susun sesi interview sama ada mereka boleh datang ke masjid atau kita sendiri yang datang ke rumah mereka sekiranya mereka tidak mampu untuk ke masjid lah. Jadi setiap hari itu kita siapkan dokumen-dokumen yang relevan untuk urusan permohonan zakat mereka. Kemudian bila semua dah sempurna disediakan, kita applykan zakat untuk mereka. Jadi bagaimanakah keluarga Encik Rahim telah pun dapat menerima bantuan zakat ini? Mereka menerima bantuan zakat dah lama, sejak tahun 2012 kerana mereka ini dalam serumah itu mereka semua tidak bekerja. Waalaikumsalam, Cik Fiza, jemput masuk. Alhamdulillah. Ini kakak. Ini rumah. Kakak dia Encik Rokia. Ya, okey ah. Ya, yang ni namanya Zabeda. Mereka sudah 70 lebih, ketiga-tiga mereka, dan mereka mempunyai sakit-sakit yang kronik yang jangka masa panjang. Apakah antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Encik Rahim dan keluarga? Okay, seperti yang kita tahu, orang yang sudah mencapai usia lanjut ini mereka sudah tidak berdaya untuk bekerja lah. Tambahan pula mereka ada penyakit-penyakit kronik. Jadi mereka perlu dalam serumah itu mereka jaga sesama mereka. Cabaran hidup ni kata orang semua orang akan tempuh. Tak saya, tak orang lain, tak kira tua atau muda. Kita tak tahu sakit ni tak kira tua muda. Jadi tanggungjawab kita tu, perhatian kita untuk menjaga seseorang tu. Terutama kakak saya, pasal sakit dia dah bertahun. Pertama sakit mata dia ni dah dekat 40 tahun. Tak boleh dioperasi. Sebelah mata dah tak nampak, dah buta. Jadi saya terpaksa lah jaga kakak saya. Ini tanggungjawab saya sebagai adik. Kedua, isteri saya. Isteri Encik Rahim sihat? Sakit juga. Oh, sakit apa? Sakit kepala dia sampai sekarang tak dapat kesan. Kalau dia sakit, dia terpaksa baring makan ubat nak tenangkan dia. Dia tak boleh buat kerja. Kalau dia jatuh, saya susah. Doktor pesan kalau jatuh dia boleh jadi paralysis dan dia menjadi koma. Dan begitu juga kakak saya dengan keadaan dia sekarang ni, menambah penyakit, hilang ingatan, kadang-kadang pandangan tak baik. Jangan jatuh. Termasuklah saya. Saya ni pun nak kena jaga juga, nampak sihat zahirnya tapi dalamnya orang tak perasan. Pasal apa benda ni kalau dia nak serang, bila-bila masa dia boleh serang saya. Jadi saya terpaksa nak berhati-hati.
Dengan umur saya, dengan penyakit saya tidak mahu sampai orang rumah tu tertekan. Kan? Kita tahu penyakit dia, sakit dia. Jadi boleh merusingkan fikiran dia. Ini saya nak kena jaga. Jadi apa masalah pada diri saya uruskan dengan sempurna. Jangan menyusahkan isteri saya, jangan menyusahkan kakak saya. Apakah bantuan yang diberikan pada keluarga Encik Rahim? Okey, bantuan bulanan kita membantu dari segi kewangan. Selain daripada tu, kita ada memberi barangan makanan juga kepada mereka. Kalau boleh Nadia kongsi dengan kita, semenjak menerima bantuan zakat, bagaimanakah ia dapat memperbaiki keadaan keluarga Encik Rahim? Alhamdulillah, menurut Cik Rahim lah, bantuan zakat ini membantu beliau sekeluarga untuk menampung keperluan-keperluan harian yang sekarang kita nampak ringan, tapi kerana mereka tidak berkemampuan, jadi yang ringan bagi kita adalah berat untuk mereka. Jadi Alhamdulillah, tambang dari segi tambang terutamanya daripada segi barang makanan, daripada segi apa-apa saja perbelanjaan harian lah, banyak daripada segi perbelanjaan harian. Yang asas Yang asas, yang betul. sangat diperlukan. Betul. Kali pertama Nadia ditemukan dengan Encik Rahim untuk bantu keluarga Encik Rahim. Bagaimanakah perasaan dan juga pandangan Nadia? Sebagai SDO, kita punya perasaan simpati, kesian dan rasa bertanggungjawab atas masyarakat kita bertambah. Kita akan sedar yang setiap pertolongan akan memberi perbezaan kepada kehidupan mereka. Syukur Alhamdulillah dengan ada bantuan ini. Jadi saya nak gunakan jimat cermat. Jangan sampai tak ada makan. Pertama, isteri dan kakak saya. Pada diri saya tidak ada masalah. Alhamdulillah zakat dari Muiz banyak membantulah. Jadi Muiz, apa yang Muiz kasih, cukup tak cukup saya pandai gunakan sebaik mungkin lah. Supaya benda ini saya boleh gunakan dengan bermanfaat untuk keperluan makan minum dan transport. Dan sebaiklah ada pegawai macam Nadia untuk ketahui in detail atau perinci apakah yang mereka perlukan dalam harian mereka. Betul. Kan? Itu sebahagian dari tanggungjawab lah. Memang selayaknya kita mendengar keperluan mereka. Jadi kita boleh usahakan semampunya dalam bidang kuasa kita lah untuk membantu mereka. Kita dapat bersyukur Alhamdulillah lah. Tak banyak sikit Muiz pun ada ambil perhatian dengan keadaan hidup kita. Jadi apabila orang dah membantu kita, kita mesti nak bersyukur, jaga. Apakah antara pertanyaan ataupun permintaan Encik Rahim yang sangat menyentuh perasaan Nadia sebagai seorang SDO? So waktu Encik Rahim datang ke masjid, di akhir sesi interview itu Encik Rahim ada cakap dia ada sesuatu nak tanya lah. Dalam setahun lebih ni, saya telah berunding nama pegawai masjid Muiz ni orang. Misal katalah dalam 3 orang dalam rumah ni, salah satu terkejam mati. Saya terus terang cakap, saya tak ada persiapan. Pasal apa? Kita semua faham. Persiapan untuk nak uruskan ni bukan murah. Paling tidak kita nak kena siap 2,000. Jadi kita nyatakan bahawasanya kita boleh menguruskan semua perbelanjaan pengurusan jenazah tersebut. Ya, saya banyak bersyukur adanya pertolongan daripada Majlis Agama Islam Muiz membantu pada keluarga saya, bukan saya, keluarga saya dan keluarga Islam yang lain yang susah. Dan saya terharu bila Nadia katakan bahawa dalam keadaannya lanjut usaha begitu tak kuat berjalan sangat tapi semangatnya kuat. Betul. Nak ke masjid. Betul. Ya. Dan beginilah antara profil masyarakat yang dibantu, yang disumbangkan zakat-zakat yang ditunaikan. Betul. Ya. Kali pertama, adakah Nadia rasa terharu dan mengawal perasaan emosi Nadia boleh bantu? Okay. Rasa terharu, rasa sedih, rasa insaf. Lebih kepada rasa insaf.
nak membandingkan kehidupan kita sendiri, tak di mana-mana lah. Mereka lebih kekasihan daripada kita lah. Bila saat kita rasa macam will it make a difference, adakah yang membantu? Ia sebenarnya sangat membantu. Betul. Dia sangat membantu dan kita tak boleh memperkecilkan kemampuan kita untuk membantu. Walaupun kita rasa benda tu kecil, tapi setiap yang kecil itu penting untuk kehidupan mereka. Saya tersintak dengan luahan hati Cik Rahim yang berkongsi kebimbangan tentang tidak mampu untuk menguruskan jenazah sekiranya salah seorang daripada mereka pergi dahulu. Dan beliau risau jika pemergiannya menyusahkan keluarga. Seringkali kekhawatiran ini adalah sesuatu yang mungkin ramai tidak terfikir atau titik beratkan. Adakah kita sendiri bersedia menghadapi soalan ini? Keluarga Encik Rahim adalah antara keluarga yang anda bantu setiap tahun menerusi zakat yang anda tunaikan kepada MUIS. Ramadan ini, tunaikan zakat anda menerusi AXS atau di laman zakat.sg menggunakan PayNow atau kad debit anda. Tunaikan zakat. Kukuhkan masyarakat.